Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 4 April 2024. Cadangan projek kereta api Trans Borneo diyakini dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan Indonesia. Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob bagaimanapun berkata kerajaan negeri harus menitikberatkan peruntukan khas atas faktor pembinaan projek melibatkan persempadanan beberapa daerah di negeri ini. Selain itu, faktor muka bumi juga turut diberi perhatian khususnya yang menjadi laluan utama projek kereta api Trans Borneo. Pembinaan jalan kereta api Sarawak, Brunei dan Sabah ini dia bukan cara biasa kerana muka bumi Sabah, Sarawak ini berbukit bukal, bergunung ganang. Sudah tentu ia akan menelan belanja yang besar kerana perlu membina terowong, perlu jambatan yang panjang dan berbagai. Datuk Dr. Yusof berkata demikian kepada RTM dalam program Semarak Ramadan Iftar di Sipitang. Seramai 40 pelajar tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sabah UMS dalam program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata mereka merupakan kumpulan pertama tajaan MUIS untuk melahirkan lebih ramai guru pendidikan agama Islam yang dilihat masih belum mencukupi di negeri ini. Untuk memenuhi perkara tersebut, kita bekerjasama dengan UMS untuk melahirkan graduan atau yang mempunyai ikhtisas dalam bidang pendidikan. Sebelum ini kita ada kekurangan lebih kurang 400 ke atas untuk sekolah di pendidikan, jabatan pendidikan yang memerlukan guru yang terlatih. Datuk Dr. Arifin ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara MUIS dan UMS di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. MOA ditandatangani yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Husin dan Setiausaha Ramlan Awang Ali, manakala UMS diwakili Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dan pendaftaran UMS Luqman Ridha Anwar. Penjawat awam diingatkan agar memastikan golongan memerlukan bantuan tidak tercicir daripada senarai pihak agensi kerajaan negeri mahupun persekutuan. Demikian dinyatakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik yang juga pembantu Menteri Kerja Raya Sabah. Saya merayu kepada pihak pejabat kebajikan daerah supaya dapat mengambil perhatian untuk membantu mempercepatkan proses bantuan-bantuan kebajikan yang amat mereka perlukan. Dan saya selaku wakil rakyat yang ada di kawasan ini sentiasa memberi sokongan kepada semua permohonan-permohonan mereka, yang mana saya minta semua pengurusi JGK dan ketua-ketua kampung dapat membantu bersama-sama saya untuk menyampaikan permohonan ini kepada pihak kebajikan. Datuk Robert ditemui selepas mengadakan ziarah Ramadan di Kampung Merampong, Keningau. Sementara itu, kedatangan pemimpin menziarahi keluarga ditimpa kesusahan begitu bermakna. Terima kasihlah sebab Datuk datang dia melawat suami saya. Sakit stroke lah 1 minggu lebih. Harap ada lawatan Datuk hari ini, ada bantuan. Terima kasih pada wakil rakyat kami iaitu YB Datuk Robert Tawik. Nah, begitu prihatin sekali dengan tindakan-tindakan beliau yang begitu mesra rakyat. Jadi saya mewakili semua penduduk di sini yang begitu terasa bila kena lawat waktu sakit. Amat berterima kasihlah. Lebih 500 bakul makanan diagihkan pejabat Adun Bingkor kepada golongan memerlukan sepanjang Ramadan ini. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengutip sebanyak 7.5 tan sampah di atas air dalam beberapa siri pembersihan bulan lepas, terutama di kawasan Jetty Jesselton Point Ferry Terminal Kota Kinabalu. Lambakan sampah atas air itu yang dipercayai disebabkan oleh perubahan tiupan angin laut pada Mac telah mencemar beberapa permukaan kawasan perairan dan pinggir laut bandaraya ini.
DBKK dalam kenyataan memaklumkan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal DBKK melaksanakan kerja-kerja pembersihan dengan menggunakan bot dan pengaut sampah terutama di kawasan Jesselton Point Ferry Terminal dan Pasar Besar Kota Kinabalu. Majoriti pencemaran sampah sarap di laut, sungai mahupun sisa sampah terdampar di pesisiran pantai sekitar Kota Kinabalu berpunca dari kawasan perkampungan atau rumah atas air dan kepulauan di sekitar bandaraya ini. Sebagai langkah jangka pendek, DBKK akan memasang perangkap sampah di kawasan perkampungan atas air yang kritikal seperti di sekitar Kampung Numbak dan setinggan Jalan Saga. Berbaki kurang seminggu Ramadan, pelbagai pihak terus mengadakan aktiviti bagi meraihkan golongan kurang berkemampuan. Di Sandakan, seramai 100 asnaf dan 375 ahli Badan Kebajikan Islam Majlis Perbandaran Sandakan MPS menerima sumbangan dalam program Iftar Ramadan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Berucap dalam program ini, Adun Tanjung Papat Frankie Pun Ming Fung berkata, program tahunan ini antara lain bertujuan merapatkan ukhuwah sekaligus mewujudkan semangat kekeluargaan dalam kalangan warga MPS. Sementara itu, di Tuaran, sebanyak RM20,000 disumbangkan Sawit Kinabalu sebagai sumbangan Hari Raya kepada 4 buah sekolah dalam daerah Tuaran. Setiap sekolah masing-masing menerima RM5,000 iaitu Sekolah Kebangsaan SK Tambalang, SK Laya-Laya, SK Nongkolut dan SK Berungis. Ini adalah merupakan program CSR, Kumpulan Sawit Kinabalu, agar membantu pihak sekolah menjalankan aktiviti bersama dengan pelajar. Selain itu juga kami menyokong matlamat, pendidikan dan hasrat kerajaan untuk menjadikan sekolah sebagai media utama melahirkan modal insan yang hebat dan proaktif. Pengurus Besar Sawit Kinabalu Wilayah Pantai Barat, Muazzam Shah ditemui selepas program penyerahan duit raya berkenaan di SK Gayang Tuaran. Pengamal media perlu memain peranan memerangi penyebaran berita palsu dan kandungan ekstrim di media sosial. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Sungai Sibuga, Datuk Amir Shah Yaakob berkata, usaha itu penting agar masyarakat dihindari pelbagai isu negatif yang boleh merugikan negara. Sehubungan itu, beliau berharap pengamal media menyediakan konteks dan analisis bagi membantu orang ramai memahami isu yang lebih kompleks. Harapan kita untuk media ini supaya boleh bekerja dengan telus, dengan ikhlas dan bekerja keras untuk sebenarnya memperjuangkan benda-benda yang sahih sahaja. Benda-benda yang asli ataupun benda-benda yang mendatangkan faedah. Khasnya tumahan-tumahan fitnah itu tidaklah seharusnya boleh berlaku lagi ataupun tidak boleh berleluasa. Datuk Amir Shah ditemui media dalam program Iftar Ramadan bersama pengamal media di Sandakan. Lebih 100 orang menyertai Majlis Khatam Al-Quran Perdana Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri isteri yang di-Pertua Negeri Toh Puan Nordida Tan Sri RM Jasni yang juga penaung Pertiwisa. Bercakap kepada RTM, pengurusi Pertiwisa Zaleha Muhammad Kasim berkata program berkenaan bertujuan menyatupadukan para muslimah daripada Persatuan Wanita Islam Tempatan untuk bersama-sama meraihkan Nuzul Al-Quran. Kita jemput juga persatuan-persatuan, so bergabung gitu. Macam tadi dari Puspanita, Usia, Persatuan Perempuan Sabah tu, PPS, dan Secretaries Association yang dari federal sama state lah. Kami sebelum ini sudah bertadarus setiap hari lah. Selain Majlis Khatam Al-Quran, Pertiwisa giat melaksana program kemasyarakatan membantu golongan memerlukan sepanjang bulan Ramadan. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.